Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Penilai Hakim yang arif dan berpaksikan keadilan, saudara penjaga masa yang setia dengan randiknya, para guru, rakan-rakan serta hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hadirin sekalian, sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Assalamualaikum, saya ucapkan, moga diiringi restu ilahi. Berdirinya saya di sini tidak lain tidak bukan adalah untuk menyampaikan pidato saya yang bertajuk Hikmah di Sebalik Musibah COVID-19. Hadirin yang dihormati, sebagai pembuka tirai bicara, izinkan saya menerangkan sedikit sebanyak mengenai virus COVID-19 yang telah menular di seluruh dunia. Kini, dunia sedang digemparkan dengan pandemik yang mengancam nyawa, coronavirus atau lebih dikenali sebagai COVID-19. Ia merupakan famili virus yang lazimnya menjangkiti saluran pernafasan. Virus ini juga boleh merebak sesama haiwan dan manusia. Jangkitan virus ini adalah sama seperti jangkitan selesema yang lain dan komplikasi lebih teruk pada golongan lemah imunisasi badan, iaitu pesakit penyakit kronik seperti pesakit jantung, penghidap kencing manis dan darah tinggi atau lebih dikenali sebagai penyakit tiga serangkai. Sidang Dewan, pernahkah kita terfikir apakah hikmah di sebalik musibah virus yang sedang melanda di seluruh dunia? Berkait dengan firman Allah yang bermaksud, dan pada diri kamu, apakah kamu tidak memikirkannya? Surah Al-Zariyat ayat 28. Mari sama-sama kita merenung dan mengambil pengajaran dari firman Allah kepada tiga perspektif utama. Anjakan paradigma saya yang pertama di bawah lembayung kata bersatu bertambah mutu. Sedar ataupun tidak, negara Malaysia telah pun diiktiraf di antara 5 negara terbaik di dunia dalam mengawal pandemik COVID-19. Menurut Menteri Keselamatan kita, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, yang amat berwibawa ketika beliau berucap dalam sidang media harian di Putrajaya bahawa Malaysia di bawah kepimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Hasil kerjasama seluruh rakyat Malaysia dalam mematuhi peraturan yang dikeluarkan serta pengorbanan besar yang dari barisan hadapan telah membantu kerajaan dalam melandaikan lekuk COVID-19 di negara ini. Tambahan lagi, kesiapsiagaan awal tindakan segera menaik taraf kemudahan kesihatan, kecekapan pelaksanaan ujian saringan dalam kapasiti besar dan pasukan perubatan yang bijaksana merupakan sebahagian faktor yang membawa kepada kejayaan Malaysia dalam mengawal penularan COVID-19. Tegasnya, setiap kesukaran itu akan disusuli dengan kesenangan, seperti mana firman Allah SWT yang bermaksud, oleh itu, maka tetapkanlah kepercayaan kamu bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai dengan kemudahan. Berpaksikan warga Dewan yang penuh bervisi, anjakan paradigma yang kedua ialah hikmah di sebalik kekangan ekonomi. Negara kita Malaysia kini telah memasuki fasa ke-7 Peraturan Kawalan Pergerakan. Ramai di antara kita yang risau akan keadaan ekonomi negara yang kian menjunam. Perniagaan sedang mengalami kerugian besar dan ramai pekerja yang turut merasai impak perkara yang sama ada terpaksa menerima gaji yang lebih rendah maupun dipecat. Maka ramai rakyat Malaysia yang berada dalam keadaan pengangguran. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Imran ayat 191 yang bermaksud, oleh itu, orang-orang yang mengingati aku sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan baring dan berfikir, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Allah Tuhan, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Mutiara kata Imam Tabari dalam tafsirnya,
bahawa perkataan ini dalam ayat terbabit merujuk apa sahaja ciptaan Allah di langit dan di bumi adalah bukan sesuatu yang sia-sia. Justeru, refleksi dari ayat ini ialah setiap orang tidak perlu rasa bersedih dan terbeban ketika mengharungi kesukaran saat wabak ini. Sebaliknya, kita wajib meyakini bahawa setiap ujian yang diberi oleh Allah mempunyai 1001 hikmah. Antara hikmah di sebalik wabak ini ialah terbukanya pintu bagi orang ramai melakukan amal kebaikan. Misalnya, ada sebahagian sukarelawan yang menghulurkan bantuan makanan untuk mereka yang dalam kesusahan seperti orang gelandangan, ibu tunggal dan orang yang hilang pendapatan seharian. Malah, Barisan Harapan kita yang mengorbankan masa dan tenaga untuk membantu kerajaan. Sehingga di saat apabila keperluan peralatan perlindungan diri PPE yang begitu tinggi di kalangan petugas hospital, maka muncul bantuan daripada pelbagai pihak termasuk badan bukan kerajaan iaitu NGO maupun individu yang bersegera menyumbang tenaga untuk menyediakannya. Malah ada juga individu dermawan seperti Ustaz Avid Liu turut mengambil berat hal ehwal masyarakat sekeliling. Mereka tidak kira sama ada di kampung maupun di bandar kerana mereka tahu sedekah jariah besar ganjarannya di sisi syarak. Allah berfirman mengenai kurniaannya yang digandakan terhadap dermawan. Sesungguhnya orang-orang lelaki yang bersedekah dan orang perempuan yang bersedekah serta mereka memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik iaitu ikhlas akan digandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya dan mereka pula akan peroleh pahala yang mulia. Surah Al-Hadid ayat 18. Tegasnya, kita dapat melihat insan-insan yang tidak berkira seperti pekerja Barisan Hadapan yang telah membantu menjaga negara dikala orang lain beristirahat di rumah. Anjakan paradigma saya yang terakhir ialah COVID-19 pencetus keharmonian sebuah keluarga. Kehadiran Perintah Kawalan Pergerakan memberi impak yang drastik dan negatif kepada sektor pelancongan, perniagaan dan perindustrian. Lantaran itu, ramai pekerja yang terpaksa menghabiskan masa mereka di rumah bersama keluarga. Isi hati, sifat dan naluri mula difahami dan apabila memanfaatkan masa bersama keluarga. Bagi yang berjauhan dengan keluarga, mereka menggunakan masa ini untuk menghubungi keluarga mereka, menjadikan mereka lebih menghargai keluarga. Bak kata pepatah, yang jauh kita dekatkan, yang rapat kita eratkan. Dalam konteks agama, merapatkan silaturahim ialah sesuatu perkara yang dituntut bagi menegakkan syiar Islam. Kita hendaklah percaya bahawa jika umat Islam bersatu padu menjadi satu agama Islam, tidak akan goyah di telangit zaman. Di kesempatan ini, ramai orang yang mencuri peluang untuk melakukan pelbagai aktiviti bersama-sama keluarga seperti solat berjemaah dan beriadah. Kita sering mengadu tentang kekurangan masa untuk bersama keluarga sewaktu sibuk bekerja. Maka, apabila kita ada peluang seperti sekarang ini, tidak seharusnya kita mensia-siakan kerana peluang yang datang mungkin hanya sekali. Para hadirin yang dihormati sekalian, tuntasnya sekali lagi saya ingin menegaskan terdapat pelbagai hikmah COVID-19 yang kita boleh mempelajari untuk mensyukuri mahupun menelaahnya tidak kira dari pelbagai sudut bumi. Kendati pun begitu, kita tidak boleh mengambil lewa terhadap perkara ini kerana kita masih belum memenangi peperangan ini. Jadi,
Semua pihak haruslah berganding bahu untuk bersama-sama melawan COVID-19 ini kerana muafakat membawa berkat. Ingatlah, semua perkara yang Allah jadikan mempunyai 1001 hikmah tersembunyi yang kita perlu terokai. Maka, marilah kita bersama-sama membanteras COVID-19 dengan mengeluarkan slogan "Kita Jaga Kita". Sebelum saya menghabisi kalimah saya yang terakhir, marilah kita bersama-sama menyusun 10 jari, menyadah tangan, membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Dengan nama Allah yang Maha, yang tidak memberi kemudaratan akan sesuatu yang diberi dan yang di langit selagi bersama dengan namanya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadis riwayat Abu Tirmizi. Amin amin ya rabbal alamin. Kata demi kata sudah saya lontarkan, kalimah demi kalimah sudah saya sampaikan. Dengan ini, saya berharap para hadirin dapat memahami konteks-konteks yang saya telah sampaikan tadi. Izinkan saya mengakhiri bicara saya hari ini dengan serangkap pantun. Madah diungkap santun bitara, pantun dilantun mengusik hati. Salah dan silap tutur bicara, pohon diampun seikhlas hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.